Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Fiqh Al-Fiqhul Manhaji, di dalam kitab Sulhi, bab rundingan, di mana rundingan ini ada beberapa perkara. Rundingan dalam bab muamalah ini berlaku di antara tiga kumpulan. Yang pertama, rundingan antara pendakwa dan yang didakwa. Kemudian berlaku pula rundingan di antara pendakwa dengan pihak yang ketiga. Jadi kita ni pendakwa, kemudian kita pergi berdakwa dengan orang yang ketiga. Itu dua kumpulan, dua jenis rundingan dalam perbahasan ini. Kita telah baca rundingan yang pertama, pendakwa lawan dengan orang yang didakwa, direct dua tu. Pada kali ini kita masuk kepada pendakwa dengan orang lain. Dia sebut dalam kitab, dalam bahasa Arab dipanggil as-sulhu bainal mudda'i wa ajnabi. Jadi perdamaian di antara pendakwa, orang yang mendakwa sesuatu barang itu, dengan ajnabi, mana orang lain, orang yang ketiga, bukan tuan dia, orang lain. Jadi apa hukumnya orang lain itu, siapa dia? Jadi kita tengok hari ni, terutama sekali di zaman kita hari ni, jarang kita pergi ke mahkamah berdepan dengan tuan dia, jarang. Kalau tuan ada pun tak bercakap. Dia panggil ada peguam cara, peguam bela. Jadi bahasa orang kampung kita panggil ada lawyer. Jadi lawyer ni ada hak betul nak bela orang sungguh, ada hak tak betul dia panggil lawyer buruk. Itu istilah. Bukan lawyer mahkamah, lawyer buruk ni hak buat ni. Jadi rundingan antara pendakwa dan pihak ketiga ni beberapa jenis keadaan pula. Kes ini membabitkan pihak pendakwa lawannya, pihak yang mendakwa lawannya berhutang dengannya. Jadi orang ni kata orang tu ada hutang dengan saya. Lalu muncul pihak ketiga yang membuat rundingan dengan pendakwa. Jadi mari orang ketiga tolong nak selesai masalah. Yang kita ini kita panggil peguam ataupun orang lain. Tok Imam Kapur ni nak tolong. Malu kau orang dia ni, ataupun tok hulu dia mari, macam mana nak buat. Rundingan seperti ini mungkin berlaku dalam beberapa cara, bergantung kepada keadaan orang yang didakwa dan kedudukan pihak yang ketiga. Siapa dia orang yang ketiga tu? Setiap keadaan ini pula mempunyai hukum yang berasingan. Keterangannya adalah seperti berikut. Yang pertama, pihak ketiga mendakwa. Dia adalah wakil pihak yang didakwa, dan dia akan membuat rundingan bagi pihak yang didakwa. Ini kita panggil sistem guna pakai peguam. Mana orang yang ketiga mari, dia kata saya ni wakil kepada orang ni, dengan jawatan siap dah. Jadi apa jadi orang ni? Contohnya pihak ketiga berkata, pihak yang didakwa telah mewakilkan kepada saya untuk berunding dengan tuan, dan dia mengakui kebenaran dakwaan anda tersebut. Jadi dakwaan kita tu dia mengaku betul. Dia kata yang didakwa tu betul sungguh, memang dia ada hutang dengan awak. Maka orang yang ketiga mari nak selesaikan masalah. Jadi hal ni jelas keadaan. Yang didakwa mengaku bahawa ada sungguh hutang dia dengan orang itu. Satu. Kemudian pihak yang ketiga ini pula dilantik sebagai wakil. Ini jelas lah. Dalam pada itu tiada sebarang penafian daripada pihak yang didakwa tentang wakil ini. Nafi apa? Dia lantik dah. Apabila mereka mencapai persetujuan, rundingan tersebut sah dan perkara yang dibincangkan akan menjadi milik pihak yang didakwa yang mewakilkan kepada pihak ketiga tersebut. Walaupun begitu, jika pihak yang didakwa menafikan wakil tersebut, rundingan tersebut tidak sah. Jadi sesat-sesat kita punya kira bicara, tiba-tiba tu dia kata, saya tak lantik dia tu. Kenapa dia pandai-pandai? Maka batal balik rundingan. Macam mana dia nak bagi hak orang tanpa dilantik? Itu yang pertama. Yang kedua, pihak ketiga membuat rundingan bagi pihak dirinya. Dia sendiri pergi. Contohnya, dia berkata, orang yang anda dakwa mengakui dakwaan anda, dan saya datang untuk berunding dengan anda tentang barangan tersebut untuk digantikan dengan sesuatu. Dia mari
Dia tak kata saya dilatih wakil. Tak. Dia pandai-pandai nak bantu, nak tolong. Nah, jadi, apa jadi? Dalam kes ini, pihak ketiga tidak mendakwa sebagai wakil pihak yang didakwa. Dia tak kata dia wakil. Dalam keadaan ini, perkara ini dikategorikan sama seperti jual beli fuduli. Ingat dah. Dalam perbincangan kita yang lepas lama dah. Kita belajar dia panggil bai' al-fuduli. Maknanya bai' fuduli ni, orang jual barang orang tanpa diwakilkan. Kita contohnya, kita duduk di kampung ni. Tak ada apa-apa, tengok wahnya kawan ni banyak. Tuan dia duduk Kuala Lumpur. Kita ambil tolong jual daripada nyo ni habis, tak ada apa-apa. Bila tuan dia balik esok, dia kata, mana? Pokok-pokoknya tak boh. Boh, saya tolong jual kawak lah. Pada dia duduk buruk saja. Beres. Mana duit? Jadi dia akui benda tu. Dalam kes ni pun, orang yang ketiga tolong mendamaikan, buat perundingan dengan pihak yang mendakwa itu, tanpa dilantik wakil. Tapi kalaulah tuai dia kata, bagus lah awak ni, perundingan selesai dah, bayar dia pendapat, beres. Maka bila dia diakui, maka dia jadi sah. Jadi dalam keadaan ini, perkara ini dikategori sama seperti jual beli fuduli, iaitu seorang membeli untuk orang lain tanpa izin. Menurut pendapat yang sahih, amalan ini tidak sah. Sudah dia. Dia kata pendapat sini tidak sah. Tapi baik fuduli ni, telah disebut dalam perbahasan kita yang lepas, dia kata oleh kerana benda tu kalau diakui sah oleh tuan dia, maka tidak jadi masalah. Baik, pihak yang didakwa menafikan dakwaan pihak pendakwa. Kita orang ni A dakwa B, dia ada hutang, B kata tak, tidak ada. Macam nak buat? Pihak ketiga berkata, orang yang ketiga mari, dia kata penafian itu tidak benar. Dan pihak ketiga ini cuba berunding dengan perkara tersebut bagi pihak dirinya. Jadi hak tuai yang didakwa kata dah tak ada apa-apa saya dengan dia. Tapi orang yang ketiga ni cuba nak selesai masalah, dia kata betul sungguh dakwa dia. Jadi saya nak cuba selesaikan. Ini macam mana kategori ni? Kes ini sama seperti kes menjual barang yang dirampas berada di tangan perampas kepada orang lain selain daripada perampas itu. Jadi barang kena rapah, dia pergi jual barang itu. Barang itu pula ada di tangan perampas. Dia kata, barang itu ada di tangan perampas. Jual kepada orang lain. Kalau jual ke perampas itu sendiri, selesai masalah. Orang ni curi barang orang. Dia kata gini lah, oleh kerana kita ni banyak masalah. Sebelum sampai ke polis, sebelum sampai ke apa dia benda-benda, kira jadi hak saya lah barang itu, dia pergi jual. Tolong ambil pitis dengan, ambil duit dengan orang yang merampas tu. Jadi itu lain cerita. Yang ni dia pergi jual kepada orang lain. Jika dia mampu mengambil semula barangan tersebut daripada pihak yang didakwa, rundingan tersebut sah. Jika tidak, ia tidak sah. Jadi benda ni ada dah. Orang ni rapah bagi orang. Kemudian tuai dia tengok, bagi aku ni nampak ramai sangat orang minat. Ada dengan perampas tu, B yang merampas tu. Tetapi dia pergi jual barang ni kepada C, pada orang yang ketiga. Jadi bila nak jadi sah benda ni, kalau sekiranya barang yang dirampas tu boleh ambil we ke orang tu. Yang keempat, pihak yang didakwa menafikan dakwaan pihak pendakwa. Dan pihak ketiga tidak menolak penafian tersebut, tetapi dia berunding dengan pihak pendakwa mengenai perkara tersebut bagi pihak dirinya. Jadi rundingan ini dianggap tidak sah kerana ia ada seolah-olah membeli daripada pendakwa sesuatu yang belum menjadi sah milik pendakwa. Dengan itu rundingan ini tidak sah. Jadi apa jadi hal ini? Pendakwa kata apa? Pihak yang didakwa menafikan. Dia kata tak ada, saya tak pernah ambil barang awak. Tiba-tiba tetapi dia berunding dengan pihak pendakwa mengenai perkara tersebut bagi pihak dirinya. Dia pergi berunding pula. Macam mana nak buat ni orang ini? Runding ini dengan tidak sah kerana dia seolah-olah membeli daripada pendakwa sesuatu yang masih belum sah. Jadi dia belum ambil lagi benda tu. Macam mana awak nak beli? Benda tidak ada di tangan kita. Itu jadi masalah, jadi tidak sah tu. Itu yang ketiga, kategori yang kedua, kita berunding di antara pendakwa dengan pihak yang ketiga. Dengan orang lain. Yang kita bicara dah, berunding di antara dia dengan dia. Dia apa ni, pendakwa dengan yang didakwa. Maka habislah kategori yang kedua, kita berpindah kepada perkara yang seterusnya, iaitulah rukun dan syarat rundingan. Arkanus sulhi. Arkanus sulhi itu rukun orang nak berunding ni, siapa dia yang boleh? Terdapat beberapa rukun yang perlu ada dalam perundingan, dalam sulh. Ini kerana rundingan adalah suatu akad dan setiap akad perlu mempunyai rukun-rukunnya sendiri.
rukun bagi akad rundingan sulh ini ada 4. Iaitulah 2 pihak yang berunding. Yang mendakwa dengan orang yang didakwa tu. Sirah dan perkara yang dirundingkan dan perkara yang dituntut. Ada 4 perkara ni. Ini 4 ni panjang cerita dia. Kita cuba ringkaskan. Rukun yang pertama, pihak yang berunding. Siapa dia? Dua orang ni. Pihak yang berunding ialah pihak pendakwa yang menuntut, al-mudda'i, dan pihak yang didakwa dia panggil mudda'a alaih, yang dituntut. Mereka ini tertakluk kepada beberapa syarat. Jadi orang yang nak buat tuntutan ni, mendakwa ni, nak berdamai ni, yang pertama sekali taklif. Kedua-dua pihak mestilah orang yang berakal dan baligh. Rundingan oleh seorang kanak-kanak walaupun telah memayyiz ini telah cerdik lah, tahu dah kotor, tahu dah benda yang suci, tidak sah. Begitu juga dengan orang gila. Waliyazbillah. Ini kerana rundingan membabitkan akad dan pengurusan. Dan pengurusan oleh kedua-dua golongan ini, kanak-kanak dengan orang gila ini tidak diterima oleh syarak. Oleh itu, seperti mana yang dimaklumi, segala akad yang mereka lakukan tidak sah. Syarat yang kedua, kuasa mengurus harta. Bagi rundingan yang membabitkan kanak-kanak, hendaklah dilakukan oleh bapa. Maknanya kalau harta kanak-kanak ini, bapa dia yang boleh buat. Datuk atau pemegang wasiat. Sebabnya, ia adalah rundingan membabitkan pengurusan harta. Hak untuk menguruskan harta ini bagi kanak-kanak hanya boleh dilakukan oleh penjaga-penjaga yang disebutkan tadi. Jadi penjaga dia. Yang ketiga, rundingan tidak menyebabkan mudarat yang ketara. Syarat ini perlu jika rundingan dilakukan oleh penjaga bagi pihak kanak-kanak di bawah jagaannya. Sama ada kanak-kanak ini di pihak yang mendakwa atau didakwa. Jadi nak syaratnya jangan beri mudarat dengan sebab kita berunding. Jika kanak-kanak tersebut adalah pihak yang didakwa dan penjaga berunding bagi pihaknya untuk menyelesaikan tuntutan terhadap sejumlah harta kanak-kanak ini, tengok. Jika pendakwa mempunyai bukti yang menyokong dakwaannya dan perkara yang dituntut supaya dibayar oleh penjaga adalah sama nilai dengan perkara yang didakwa ataupun dengan berlebih kurang yang biasanya diamalkan oleh orang lain, rundingan seperti ini dibenarkan. Maknanya kita nak berunding ini jangan rugi harta kanak-kanak. Ini kerana rundingan di sini dikategorikan sebagai muawadah, maknanya tukar benda. Penjaga berhak melakukan muawadah bagi pihak kanak-kanak jagaannya dan dia dibolehkan melakukannya secara berlebih kurang yang biasanya diamalkan oleh orang lain. Jadi payah kalau kita jadi wasi, jadi orang yang jaga anak-anak yatim, jaga kanak-kanak, kena ingat betul-betul. Nak meniaga harta dia ke, nak melabur harta dia ke, nak berunding harta dia ke, jangan melibatkan kerugian yang berat pada harta. Kalau tidak, kita menjadi orang yang pecah amanah pada orang di bawah kita sendiri. Itu amanah. Yang kedua, jika pihak pendakwa tidak punya bukti yang menyokong dakwanya ataupun perbezaan nilai antara perkara yang dituntut dengan perkara yang didakwa amat ketara, biasanya orang lain tidak mengamalkannya. Maknanya pelik ni. Rundingan seperti ini tidak sah. Ini kerana perbuatan ini seolah sama seperti memberi sumbangan menggunakan harta kanak-kanak tersebut. Jadi dalam keadaan kita jaga kanak-kanak, kita tak boleh derma harta kanak-kanak. Tak boleh nak derma. Kalau tak apa, harta dia banyak, saya ambil pergi derma. Tak boleh. Ini banyak kes yang berlaku hari ni. Makcik-makcik kita ni, dia bawa harta. Dia kata harta ayah dia tinggal banyak, saya nak bagi ke masjid. Kata tak boleh. Saya tak boleh terima kecuali setelah dibagikan pesaka. Bawa harta ni bukan harta budak. Harta ni harta milik isteri ni yang masih hidup ni. Baru boleh. Jadi kita tak boleh nak mudah-mudah tengok ni. Harta kanak-kanak ni nak bagi sumbangan pun tak boleh. Tak boleh kerana perbuatan ini seolah-olah sama seperti memberi sumbangan menggunakan harta kanak-kanak tersebut. Sumbangan seperti ini mendatangkan mudarat kepada hartanya dan ini tidak boleh dilakukan oleh penjaga. Penjaga tidak ada hak nak derma harta orang-orang di bawah jagaan dia. Budak-budak ni. Baik, jika penjaga menggunakan hartanya sendiri, ia dibenarkan. Kerana tindakan tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada kanak-kanak tersebut, bahkan memberi manfaat kepadanya. Dia beri manfaat kepadanya. Dengan tindakan tersebut, persengketaan dapat dihentikan. Jadi,
Orang ni ambil harta anak-anak yatim. Ataupun siapa-siapa lah. Waris-waris terdekat contohnya. Partner ayah dia. Buat lari harta kawan ni. Jadi kalau kita nak berunding, penjaga dia ni tolong. Bayar apa-apa dia dengan harta dia sendiri. Orang panggil derma lah sumbangnya kepada anak ni. Maka tak ada any masalah. Yang pentingnya harta budak tu jangan dikacau. Jangan diganggu. Jika penjaga bertindak sebagai pendakwa bagi pihak kanak-kanak, jagaannya. Dan pihak yang didakwa meminta digugurkan sebagian hak yang dituntut. Mana pula? Jadi, orang curi harta kanak-kanak. Kanak-kanak ni tak pandai nak bela dia sendiri. Maka penjaga dia tolong bela. Bagaimana jadi pula? Kita tengok. Orang yang didakwa kata, tak apalah kita gugurlah tuntutan saya ni. Macam mana kita nak buat? Jika penjaga yang mendakwa mempunyai bukti yang menyokong wujudnya hutang tersebut, rundingan tersebut tidak sah dilakukan. Memang orang ni buta betul dengan ayah kawan ni. Tiba-tiba ayah dia mati, tinggal budak-budak ni, anak-anak yatim kecil. Dan kita bertahu ada hutang sungguh, maka tidak ada hak penjaga nak gugurkan tuntutan orang itu. Jangan. Sebab hak kanak-kanak. Orang itu pasal kena bayar. Ini kerana menggugurkan hutang ini bererti memberi sumbangan daripada harta kanak-kanak jagaannya. Sumbangan seperti ini tidak boleh dilakukan oleh penjaga. Tidak ada hak penjaga. Yang kedua, jika penjaga tidak mempunyai bukti dan mereka berunding membabitkan nilai yang sama dengan nilai perkara yang didakwa, atau dengan lebih kurang yang biasanya diamalkan oleh orang lain, rundingan tersebut sah. Ini kerana tindakan tersebut menyamai tindakan menjual harta kanak-kanak tersebut, dan ini boleh dilakukan oleh penjaga. Namun ia tidak sah jika membabitkan perbezaan nilai yang amat ketara, kerana tindakan tersebut seolah-olah memberikan sumbangan, dan ini tidak boleh dilakukan oleh penjaga. Jadi 2-3 kes yang ada depan kita ni, kesimpulan yang dibuat oleh pengarang ini bahawa setiap benda, sama ada kita berunding, kita berdamai, kita jual, yang boleh membawa kita beri sumbang, seolah-olah beri sumbangan harta kanak-kanak ini kepada orang lain, maka semua perbuatan itu tidak sah. Kerana kita tak ada hak nak ambil harta budak ni. Budak ni pula dia tak mampu nak kata saya bagi derma. Tak boleh, dia kecil. Itu rukun yang pertama. Orang yang boleh berunding, orang yang mukallaf, orang dah balik, dah akal. Yang kedua, ada kuasa menguruskan harta, bukan harta duduk tangan orang. Yang ketiga, rundingan tidak menyebabkan mudarat kepada harta kanak-kanak. Jadi itu harta orang di bawah jagaan kita. Itu 3 syarat. Kemudian kita pergi kepada rukun yang kedua, dia panggil as-sirah. Sirah iaitu penawaran dan persetujuan, ijab dan qabul antara kedua-dua pihak yang berunding. Contohnya pihak yang didakwa berkata, saya berunding dengan anda tentang perkara ini bagi digantikan dengan perkara ini. Itu sirah, lafaz dia. Saya tu setujulah tukar. Awak oleh kerana awak duduk atas tanah saya ni, saya ambil tanah dia hak lain, di kampung lain, ataupun rumah dia, atau kereta dia. Itu dipanggil sirah. Ataupun daripada pendakwaan anda ini untuk digantikan dengan ini. Boleh. Sementara pihak yang kedua berkata, saya setuju. Atau saya reda. Atau saya terima rundingan ini. Atau apa juga lafaz yang merujuk kepada keadaan, keredaan, keredaan dan persetujuan terhadap kandungan rundingan tersebut. Jadi apa saja lafaz yang kita buat yang menunjukkan orang ini setuju, maka boleh. Ini pada dasarnya. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, lafaz ini juga boleh menggunakan perkataan gugur. Al-hattu. Al-gugur dengan mana? Al-hattu. Letak apa dia letak bagi hadis. Al-ibra. Letak bagi sikit. Baru kita boleh baca al-hattu. Al-ibra. Nah. Atau perkataan yang sama makna dengannya. Maknanya saya dah gugurkan. Itu makna perkataan yang sama. Habis. Rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga ni agak panjang sikit dan perlu teliti. Perkara yang dirundingkan. Apa benda yang kita boleh runding dan apa benda yang tak boleh runding. Ini mustahak. Bukan boleh pandai-pandai kita dalam hukum fiqh Islam. Perkara yang dirundingkan adalah merujuk kepada hak yang didakwa oleh pendakwa, dan dia menuntut supaya pihak yang didakwa menggantikannya dengan sesuatu barangan atau hutang atau perkhidmatan. Maka beberapa syarat perlu dipenuhi. Jadi yang ketiga ni. Syarat yang pertama,
perkara yang dirunding mestilah diterima sebagai hak manusia. Dia panggil haqqul adami ataupun haqqan li adami. Benda hak kita nak runding ni, dalam apa-apa kes ni, benda tu mempunyai hak kepunyaan manusia. Kereta orang, rumah orang, duit orang. Barang yang pentingnya ada tuan pemilik dia, kuasanya duduk di tangan tuan dia. Penerimaan tersebut sama ada dalam bentuk harta atau bukan harta, seperti qisas. Jangan baca molek. Dia tulis qisas. Qisas. Apa dia qisas? Balas bunuh. Hak darah. Hak darah ni ada pada ni, hak kita. Ini kenapa ya? Contohnya, perkara-perkara ini boleh dirundingkan. Harta boleh runding. Qisas maknanya hutang darah ataupun anggota boleh runding. Jika seorang punya hak menuntut qisas pada seseorang, orang yang didakwa berunding dan dia sedia membayar sejumlah wang sebagai ganti kepada hukuman qisas tersebut, rundingan seperti ini dibenarkan. Sama ada pertukaran tersebut dalam bentuk barangan seperti rumah ataupun dalam bentuk hutang seperti 1,000 dinar, 1,000 ringgit. Jika pertukaran tersebut dalam bentuk hutang tersebut mestilah diterima dalam majlis rundingan supaya tidak berlaku hutang ditukar dengan hutang. Jadi rundingan ini boleh juga melibatkan hukuman qisas, sama ada qisas nyawa atau qisas seperti kehilangan anggota atau cedera. Kita tengok sini. Diriwayat daripada Anas radhiyallahu taala anhu, hadis suatu ketika Rubai', nama orang ni Rubai' iaitu anak perempuan An-Nadar telah mematahkan gigi kacip seorang anak gadis. Jadi Rubai' ni tak tahu macam mana dia berkelahi dengan kawan dia yang perempuan ni sampai patah gigi kawan tu. Maka apa nak jadi? Lalu mereka meminta supaya dibayar ganti rugi dan dimaafkan, tetapi keluarga gadis tersebut tidak bersetuju. Ayah keluarga Rubai' pergi minta dengan ayah budak perempuan yang patah gigi tu nak bayar. Tak apalah, kami bayar berapa? Harga sepatah gigi mengikut hukum syariahnya berapa? Berapa ekor unta contohnya. Ataupun maaf, dua-dua ni tak mahu. Dia kata dia nak mesti balas qisas. Mana kena cabut gigi Rubai'. Kena cabut gigi juga. Pasal dia cabut gigi kawan tu. Sama-sama rongoklah kali ni. Mereka datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengarahkan supaya dijalankan qisas. Jadi bila mari dua kumpulan ni, kami tak mahu Rasulullah bayaran. Kami tak mahu dia, tak mahu siapa ni bayar. Kami nak qisas. Nabi kata, cabut gigi dia. Pasal dah. Sebab ini hak. Hak tu yang qisas. Jadi Nabi kata buat. Lalu Anas bin Nadar berkata, adakah engkau akan patahkan gigi kacip Rubai', wahai Rasulullah? Ayah abah dia, Anas. Rasulullah nak cabut gigi Rubai'. Dia bersumpah. Ni. Wallahi dia kata, la wallazi ba'athaka bil haqq la tuksiru thaniyataha. Jadi dia sumpah, dia kata, wahai Rasulullah, demi Tuhan yang mengutus kamu membawa kebenaran, janganlah engkau patahkan gigi kacipnya. Jadi dia bersumpah, dia minta jangan patah gigi adik dia ni. Siapa kawan ni. Jadi itu bukan bantah hukuman Rasulullah. Sumpah ni pun bukan sebuah bantah, maknanya nak menguatkan bahawa tuntutan mereka supaya bayar ataupun maaf. Minta tolong jangan patah gigi. Apa Nabi kita jawab? Baginda membalas, wahai Anas, Nabi kata, kitab Allah telah menetapkan qisas. Dalam Quran, was-sin nabi sin. Gigi dengan gigi. Mesti kena cabut ke mana pun. Tak boleh bantah ya Anas. Lalu mereka, keluarga gadis, reda dan bersetuju memaafkannya. Jadi bila tengok, nampak Anas ni sungguh sangat tak mahu dipatahkan gigi adik dia. Rasulullah pun bertegas. Ini dalam Quran telah sebut as-sin nabi sin. Tak boleh Anas. Jadi keluarga perempuan tadi, budak perempuan ni tengok, tak pernah sabar depan Rasulullah, tak maaf. Maka mereka maaf. Tak apalah Rasulullah, kita maaflah.
Tak usah duk cabut gigi dia lah. Menurut riwayat lain, mereka bersetuju menerima ganti rugi tersebut. Ada riwayat kata, kita maaf, tapi dia bayar. Berapa ekor unta, berapa itu, bayar. Mana tukar daripada cabut kepada bayar. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Ada di antara hamba-hamba Allah ini, yang jika dia bersumpah dengan nama Allah, nascaya Allah akan membenarkannya. Jadi, ada orang yang saleh, orang yang warak, orang yang baik. Bila dia bersumpah, Allah Ta'ala akan tunaikan sumpah dia. Tuhan tak nak jatuhkan air muka dia. Kalau tak tunai sumpah, apa jadi? Dia kena bayar kafarah. Bayar kafarah. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala, dia kata, dia bersumpah, tak akan patah gigi adik dia. Maka, keluarga gadis tadi pun, tak apalah, kita maafkan dia. Ataupun bayar ganti rugi. Yang pentingnya, sumpah dia tadi, berkesan. Allah Ta'ala kabulkan kehendak dia. Nabi kata, inna minan nas, ada di kalangan umat aku ini, orang yang inna min ibadillah man law aqsam ala Allah la abarrahu. Ada di kalangan hamba Allah ni, kalau dia bersumpah, Allah Ta'ala akan beri hak dia. Ini kalau kita nak tahu kita ni masih mulut ke, baik tak baik, sumpah dia nak tahu. Kalau dia mai beli beras, ya bayar kafarat, jangan duk sumpah. Jadi sumpah ni bukan benda baik. Rubai Anas bin Nadar pun bukan sebagai orang nak kenal siapa dia Anas bin Nadar. Kena kenal juga orang ni. Anas bin Nadar ni seorang sahabat yang masa perang Uhud dia tercium, inni la ajidu rihal jannata min duni Uhud. Dia kata, saya tercium bau syurga di tepi bukit Uhud. Bukan sebagai orang. Mana sabarlah kalau dia bersumpah, Allah Ta'ala terima sumpah dia. Allah Ta'ala akan tunaikan hak dia nak. Selepas daripada peperangan Uhud, orang pergi cari mayat Anas bin Nadar, tak ada. Hilang. Entah mana. Tak mana sabar Anas bin Nadar. Kalau hidup ada. Kalau sakit ada. Ini mayat tidak ada. Apa jadi tuan-tuan? Bila cari mayat tak jumpa, adik perempuan dia, boleh jadi Rubaiyah, boleh jadi siapa, Allahu a'lam, tak ada sebut dalam riwayat. Pergi tengok, cari mayat dalam mayat-mayat yang hancur ni, dia tengok kaki Anas bin Nadar, ibu kaki dia tak hancur. Dia kata, hadhihi qadam Anas. Ni kaki Anas bin Nadar radhiyallahu taala. Hancur lebih daripada 70 liang likur. Di antara tombaknya, di antara pedangnya, tubuh dia pecah hancur habis. Adik dia boleh kena Anas bin Nadar daripada kaki dia. Pelik ke tak pelik orang macam ni kalau dia bersumpah Tuhan terima? Pelik apa? Hancur dalam peperangan Uhud radhiyallahu taala. Allahu akbar. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi, bila dia kata kita akan bela Rasulullah, inilah kesan dia. Sama ada kepala dia cabut, tangan dia cabut, tubuh dia hancur. Yang kita ini bila kita sebut sayang ke Nabi, apa yang kita buat? Berlarut ya boleh. Tidak berlarut kan? Berlarut. Akak sepanduk jalan. Sudah berjalan makan. Balik sakit orang tak pergi masjid. Itu ya sayang ke Nabi. Orang lain sayang ke Nabi hancur. 70 liang luka dalam kitab. Tak kena mayat dia, tak jumpa cari. Anas bin Nadar, adik perempuan dia tengok, dia kata ni kaki Anas. Dia cek betul cek kaki abang dia. Radhiyallahu taala anhu jami'. Allahu akbar. Jadi nak cerita di sini, hadis ini menyatakan bahawa anak perempuan An-Nadar itu ialah ibu saudara Anas bin Malik bin An-Nadar. Jadi Anas bin Nadar. Semoga Allah meredai mereka semua. Anak gadis ialah wanita muda atau kanak-kanak perempuan. Ganti rugi ialah bayaran yang dibayar sebagai pampasan kepada jenayah yang dilakukan. Membenarkannya, huraian kepada hadis ini, bermaksud Allah akan laksanakan sumpah yang dilafazkan supaya dia tidak terjebak dalam dosa kerana Allah tahu kejujuran dan keikhlasannya. Dia bersumpah sungguh supaya Allah Ta'ala tidak gigi adik ini tidak dicabut. Jadi itu satu. Sekiranya rundingan yang kita nak buat ni rundingan yang terlibat dengan harta kita, berundinglah, tak apa, tidak jadi masalah. Rundingan yang terlibat dengan hukum qisas. Hukum qisas ni hukum yang Allah Ta'ala beri kuasa kepada keluarga. Contohnya orang ni salah bunuh. Orang ni bunuh seorang kawan ni. Maka orang yang berhak mengampunkan kesalahan kawan ni iaitulah anak-anak si mati. Bukan raja, bukan Perdana Menteri, bukan siapa. Ini hak. Qisas ini hak keluarga. Mari undang-undang sekular ni terbalik habis. Anak tak boleh nak buat apa. Yang boleh maafnya siapa? Agung tak ada hak.
Lain. Kalau raja ada hak dia maaf orang, apabila hukum itu bersabit dengan takzir, itu dia boleh maaf. Tapi kalau hukum berturut dengan qisas, hukum yang bersabit dengan apa lagi yang kita akan cerita dalam kitab ni panjang nanti, hukum ni tidak ada hak siapa-siapa yang boleh menggugurkan. Kerana dia hak, sama ada ini, kisah ni hak keluarga. Kalau keluarga kata kita tak mahu, satu kes berlaku di Jeddah, Arab Saudi. Jeddah ni kalau berlaku pembunuhan, dia bayar pampasan ganti ruginya lebih kurang 100 ribu ringgit. Keluarga si mati kata la abadan, kita tak mahu, qisas, mesti pancung kepala. Marilah berundingnya, sulhnya. Mari berunding, dia kata, cik, tak apalah, kami akan bayar daripada 100 ribu, 1 juta. Tak mahu, aku nak kepala kawan ni. Berunding. Anda tak ingat keputusan terakhirnya, kalau tak silap lah, masa tu kita masih belajar di Madinah, sampai kepada 3 juta bayar pampasan. Masuk Nabi ni, caput tangan belakang. Orang-orang syekh pun mari tolong, orang lain mari tolong, ya akhi, maaf lah kau orang ni, terimalah 3 juta dia nak bagi. Akhirnya katanya diterima juga. Terima juga. Itu satu. Ada setengah orang ni langsung tak mau duit. Ini satu cerita yang cukup menyayatkan hati. Salah seorang guru saya, iaitulah nama Syekh Atiyah, dia ni qadhi di mahkamah. Dia kata satu mauqif, suatu peristiwa yang berlaku yang aku sangat terkesan. Dia sendiri sebagai qadhi, sebagai hakim, terkesan kepada satu kes yang berlaku. Biasanya bila nak jatuh hukuman pancung, keluarga si mati pun ada sekali. Dia tengok sendiri bahawa pembunuh anak dia memang telah dipancung. Jadi apabila mari qadhi orang mahkamah baca dah kes fulan bin fulan, kesnya sekian-sekian. Pada waktu itu mari perasaan kepada dalam diri keluarga bapak budak ni yang kena bunuh ni. Pada katanya pada waktu itu Sayyaf, dia panggil Sayyaf ni, tukar pancung. Angkat. Tarik pedal dah. Tak pancung. Tiba-tiba dia dengar suara budak ni. Kaifu, dia kata. Stop. Wallahil azim, dia kata dia maaf kepada orang ni. La ilaha illallah. Orang yang ada di Padang, dia tengok, biasa dia di Madinah dia akan tengok ramai-ramai. Orang akan liku tengok ramai-ramai. Habis pakat menangis berpeluk hari itu. Nyamu orang ni akan melayang tak sampai setengah minit. Tapi sempat ayah budak-budak ni, dia mari, aku maaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tarik balik pedal dia. Kalau dia jatuh, ya cabut kepala. Tarik balik pedal. Polis pergi semula. Panggil keluarga ni, betul ayah ni, mu reda betul, mu maaf sungguh-sungguh, maaf dia kata. Lillahi ta'ala, mudah-mudahan anak aku kalau dia salah, Allah Ta'ala bebas daripada api neraka. Tengok hati. Ini di antara pasal itulah undang-undang syariat Islam. Apabila berlaku kes pembunuhan, qisas, dia suruh buat di orang ramai. Undang-undang kafir penjajah ni, kalau nak bunuh orang, nak gantung orang, tak tahu gantung dalam bilik. Sebenarnya tak ada apa. Itu biar orang tengok. Kalau kamu tak laksanakan hukuman Islam secara pancung, gantung, biar orang tengok semua. Ada orang ramai. Penagih dada, panggil semua penagih dada. Mu tengok, ni akibat yang kamu nak buat. Orang yang bunuh orang, ni akibat. Lain, tengok keluarga dia. Bila tengok orang ni dalam masa setengah minit lagi tercabut kepala dia, boleh ayah dia kata stop, aku maaf pada budak ni. Itu dua cara. Sama ada hak kisah ni kita boleh maaf. Ada satu hak lagi memang tidak ada hak. Jika perkara yang dirundingkan ialah hak Allah. Tanda situ, tanda tepi kita ini hak Allah. Contohnya jika penzina berunding untuk membayar sejumlah wang dengan syarat kesalahannya tidak dihadapkan ke mahkamah supaya tidak dikenakan hukuman. Rundingan ini tidak sah. Orang ini berzina, kita pakat tutup lah. Tak payah pergi mahkamah, tak payahlah cik. Tak, jangan disebak dia, jangan direject dia, tak apa. Saya terimalah budak ni. Anak saya pun tidak haus mana. Contohnya lah. Dia pun setuju dan nak kahwin anak saya. Tak ada hak, ini hak Allah Ta'ala. Mesti kena sebab kalau dia anak muda. Ataupun kalau orang sudah dewasa, reject. Ini hak Allah, tak ada siapa boleh menggugurkan. Ini senang-senang kita. Telah diampunkan oleh orang fulan bin fulan. Siapa dia? Mana ada hak kamu? Ini hak Allah.
Tapi oleh kerana negara sendiri tidak menjalankan undang-undang Islam, tidak jadi masalah, tak jadi pelik lah tuan-tuan. Dia kata kenapa orang ni boleh ampunkan? Negara tak melaksanakan undang-undang Islam. Tidak ada undang-undang hudud. Nak ampunlah 1000 kali pun. Menjumpa daripada Tuhan esok. Itu je kita jawab. Tengok dia kata apa ni? Jika perkara hak Allah, penzina berunding untuk membayar sejumlah wang dengan syarat kesalahannya tidak dihadapkan ke mahkamah supaya tidak dikenakan hukuman, rundingan ini adalah tidak sah. Sah apa? Ini hak Allah. Ini kerana hukuman hudud adalah hak Allah dan tidak boleh digantikan dengan hak lain. Selain itu, rundingan untuk menggugurkan hukuman hudud berarti berunding untuk menghalalkan yang haram, dan ini tidak dibenarkan. Siapa-siapa yang berunding untuk melepaskan hukum hudud, maka orang ini telah menghalalkan benda yang Tuhan haram. Orang minum arak, kita berunding, tak payah sebab dia kita tukar kepada jawatan lain, contohnya apa-apa cerita, orang ini telah menghalalkan benda yang Tuhan haram. Berat, jangan duduk berunding. Tapi kita hari ini subhanallahil azim, dia duduk di mahkamah syariah. Qadi-qadi cerita ni, sahabat-sahabat kita malu Syekh, dia kata mak-mak ni kalau anak dia kena tangkap minum arak kau, berzina kau, tapi tak ada undang-undang zina, Malaysia undang-undang khalwat je ada. Mak tu bawa duit sebit, berapa tu akhir nak bayar. Kalau mak apa ni ada tanggungjawab, ada agama, pergi cerita ke tuan qadi, anak saya ni memang tak nak kata sungguh ni. Berapa undang-undang ada boleh penjara anak saya ni? Paling lama berapa? 6 bulan? Kalau tak 6 bulan situ. Berapa maksima? Jangan duk cari. Bawa duit lagi bayar. Pula tu. Tanya tu akhir nak berapa? Dia tahu dah tak lebih pada 3,000 yang undang-undang Malaysia ni, tu ada besar lah kepala. 35 apa dia panggil? Gitu ya. Tak lebih pada tu. Undang-undang hudud tidak ada. Tengok mana dalilnya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau berkata, suatu ketika seorang Arab pendalaman Badui datang dan berkata, wahai Rasulullah, hukumlah kami mengikut kitab Allah. Sentak dia ni. Jumpa Rasulullah, suruh ajarkan Nabi, suruh jatuh hukum yang mengikut kitab Allah. Sepatutnya kalau orang ni tidak Badui lah, kita ajar Nabi, ajar apa? Memang Nabi akan hukum kita Allah. Undang-undang orang putih, undang-undang lukrek, tak ada masa tu. Kau ada? Tidak ada. Jadi lalu lawannya bangun dan berkata, dua kumpulan lagi ni. Lawan dia kata, benar ya Rasulullah, hukumlah kami mengikut kitab Allah. Dalam riwayat yang lain disebut, izinkan saya bercakap. Dia minta nak bercakap dulu. Maka Nabi SAW bersabda, silakan. Nabi kita orang baik, orang nak bercakap, cakaplah. Nak dengar hujah dia. Kata orang Arab itu, anak lelaki saya bekerja dengan orang ini. Anak dia kerja dengan kawan ni. Lalu dia berzina dengan isterinya, wal'iyazubillah. Allahnya kerja habis segala benda. Sekali dengan toke-toke dia ambil. Mereka berkata kepada saya, anak laki-laki anda perlu direjam. Lalu saya menebus anak saya dengan membayar 100 ekor kambing dan seorang hamba wanita. Dia merdeka seorang wanita, lepas 100 ekor kambing. Selepas itu saya bertanya kepada ahli ilmu dan mereka menjawab, anak lakimu perlu dikenakan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Jadi orang cerita dia, dah aku dengar Nabi kata mau kena sebab, mana ada 100 ekor tak ada bayar. Lalu Nabi SAW bersabda, saya akan hukum kamu berdasarkan kitab Allah. Nabi kata, aku akan jatuh hukumnya mengikut Quran. Jangan bimbang. Tentang hamba perempuan dan kambing tadi, ia akan dikembalikan kepada kamu. Ambil balik kambing 100 ekor tu. Ambil balik hamba yang merdeka. Tak jadi. Anak lelakimu akan dikenakan 100 sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Ini hukum Allah. Kalau mari nak berunding dengan 100 ekor unta, 1 trailer kambing, tak diguna. Sebab hukum Allah telah tetap. Kerja ataupun sebab ikut kategori. Engkau wahai Unais, seorang laki-laki nama Unais, Nabi kita bersabda kepada Unais, pergilah pada wanita itu. Nabi kata pergi pada wanita itu. Fardu ala mratin hadza farjumha. Jadi dalam riwayat ni kata, pergilah pada wanita itu dan rejamlah dia. Jadi ada dalam riwayat yang lain, ini tarafat. Tambah lagi. Riwayat lain mengatakan, mau pergi pada wanita ni, tanya dulu.
Betul ke tak? Kalau dia mengaku, baru rejam. Kalau tak mengaku, cara dulu. Jadi bukan dalam Islam, bukan kata orang tuduh kat pakar pergi rejam selalu tak. Kena pergi tanya dulu, betul ke awak berzina dengan budak ni? Walaupun orang ni dah mengaku dah ni, dia berzina. Jadi dalam masalah kita hari ni, undang-undang hudud, kalau orang ni tak mengaku, kena cari 4 orang saksi, baru boleh. Jadi oleh kerana kalau dia dah mengaku dah, selesai. Memang dia mengaku. Jadi insya-Allah tentang undang-undang hudud ni kita akan belajar dalam juzuk yang ke-8 dalam kitab kita, nanti baru kita jumpa. Pergilah kepada wanita ini dan rejamlah dia. Lantas Unes pergi mendapat wanita itu, dan bila orang perempuan ini mengaku, maka direjamnya. Berlakulah kes ini. Jadi kita sebagai orang yang dengar secara umum ini, kita jangan kata jahat juga di kalangan sahabat. Kita tak boleh kata macam tu. Sebab ada sahabat yang telah mengaku dia buat benda tak baik. Waktu orang lontar dia tu, dia mecik darah. Mecik darah kepada sahabat. Sahabat ni sumpah. Nabi kata lak. Jangan sumpah. Sebabnya kalaulah iman orang ini iman yang sudah cukup. Kalau dia tak ada iman, dia tak mari, dia tak mengaku. Jadi itu dia kata taubat orang itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli ilmu dalam hadis ini maksudnya para ulama di kalangan sahabat. Jadi sabda baginda tentang cerita ni, hamba perempuan dan kambing tadi ia akan dikembali pada kamu. Kenyataan ini jelas menjadi dalil yang kukuh untuk tidak membenarkan rundingan yang dilakukan bagi menggugurkan hak Allah. Kerana implikasi tindakan tersebut boleh menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ini dinyatakan dengan jelas oleh Imam Al-Bukhari ketika memberikan tajuk ini. Dia kata apa? Bab sulh. Bab jika berunding dengan rundingan yang tidak adil, rundingan tersebut dibatalkan. Jadi Imam Bukhari pun waktu buat bab benda ni terus kata, selain zina, hukum ini juga boleh dikiaskan kepada semua hukuman hudud yang lain yang biasanya disenaraikan sebagai hak Allah. Contohnya hukum hudud kesalahan mencuri dan tuduh zina, qazaf. Mencuri, kalau kita tangkap orang ni curi, tak payahlah mak dia mari duk lembek tekak. Tak apa, anak saya curi berapa barang cik? 1,000. Saya bayar 5,000. Pergi minta lepas bala polis. Tak ada hak. Bila orang curi, potong tangan. Kalau cukup nisab dia. Ataupun tuduh zina, qazaf. Kita tuduh orang. Hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, dengan bala yang ada akhir zaman sehari dua ni, ramai kita jadi orang menuduh orang. Ini bahaya ni. Jadi penuduh, jadi qazif. Bila kita baca surat khabar, tengok orang duk cara di mahkamah, ataupun orang ni buat tuduhan kepada orang ni bahawa dia ni melakukan zina dengan orang ni, kita kata betul sungguh ni dia ni buat sungguh. Kita telah menuduh orang tu berzina. Kata tak kata belum ni? Tak baca surat khabar ni, kata dah. Kalau kata dah, kena bertaubat, kena pergi jumpa orang yang dituduh tu, minta maaf dengan dia. Kalau tidak, kita lepas hukuman dunia, hukuman akhirat berat kita. 80 rotan kena. Rotan malaikat bukan sebuah rotan atas dunia. Jangan sekali-kali duduk ulas, duduk ta'liq berita dalam TV, dalam radio, dalam surat khabar, jangan ulas. Kalau orang kata, dia ni ada bukti sungguh, ni lembek ada, tilam ada kat sini. Kalau orang tak betul, kita cukup cemas. Bila kita berhenti kedai kopi contohnya, ada surat khabar isu usul tilam, usul apa lembek ni. Ustaz ni tanda ni. Kata ikut dia lah tanda agama, saya tak tengok. Kalau kita kata betul sungguh, bermakna kita juga menyokong tuduhan itu. Bila kita tengok, tak tengok kita, maka kita telah termasuk dalam golongan qazaf, orang yang menuduh orang berzina tanpa bukti. Walaupun kedua-duanya turut membabitkan hak manusia, jadi ini kerana hak Allah lebih utama dan hak manusia adalah kedua. Hak ini perlu mengikut hak Allah, dan kerana itu ia tidak diambil kira oleh syarak. Jadi setiap benda yang terlibat dengan hak Allah jangan. Begitu juga jika seorang berunding dengan saksi supaya saksi tersebut tidak tampil memberikan keterangannya dalam kes yang akan menyebabkan dia dihukum. Pergi berunding, awak saksi kes ni, saya bayar awal-awal lagi, mu jangan pergi esok ke mahkamah. Ini pun termasuk dalam nak menggugurkan hak orang. Melalui rundingan tersebut dia membayar saksi 9 wan. Ini kerana keterangan tersebut adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Surah At-Talaq ayat 2. Ayat yang lain, kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah. Surah An-Nisa ayat 135. Kesimpulannya, sebarang rundingan bagi menggugurkan hak ini adalah tidak sah,
orang yang menerima wang ini perlu mengembalikannya kerana wang tersebut bukan haknya dan diperolehi dengan cara yang salah. Bahkan perbuatan ini adalah salah, yakni perbuatan fasik dan boleh menyebabkan keterangan yang ditolak, dan hakim jika dia ditolak oleh hakim jika dia mengetahuinya. Mana orang macam ni, orang makan upah ni, hakim mesti tolak dia kerana dia panggil saksi yang fasik yang tak boleh diterima. Itu perkara yang pertama yang kita nak runding, iaitulah tentang mesti hak manusia. Kalau hak Allah tak ada cepat. Perkara yang kedua yang dirunding mestilah hak pihak yang mendakwa, pihak pendakwa. Jadi kalau dia didakwa bagi pihak orang lain, tak jadi. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita di dalam perbincangan yang seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.